Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua student, investor dan juga follower. Baik, ini kita sekarang berada pada minggu yang kedua pada bulan September, 8 hari bulan, bersamaan dengan 20 Muharram insyaAllah. Baik. Jadi berbaki lagi lebih kurang dalam 1, 2, 3, 6. Kita ada lebih kurang 16 hari lagi untuk trading insyaAllah. Dan setakat ini akaun telah pun berjaya gain dalam kadar 4.83 kalau tak silap saya cek. Oh sorry, 4.86 ya. Baik, sekarang kita akan update marking. Kali ini saja saya buat sharing tanpa saya update marking terlebih dahulu. Sebab kita nak buat sedikit perkongsian ilmu hari ini insyaAllah. Okey, baik. Jadi dekat sini warna merah RBS yang ni dan juga yang ini telah pun dibatalkan. Boleh delete lah, tak ada masalah. Okey. Macam mana pula dengan weekly? Weekly kalau kata dia close kat sini dan yang ni dah tak valid lah. Okay. Barulah yang ni tak valid. Close, saya sebut perkataan close. Maksud hari Jumaat ni dia akan close kat situ. Kalau dia close kat situ, then dia dah tak valid lah. Okay. So sekarang ni, ini SBR. Okay. SBR. Jadi ini merupakan zone yang wajib berlaku, itu merupakan price yang wajib berlakunya retracement kat situ. Okay. Selesai untuk time frame daily, seterusnya kita akan turun ke time frame H4. Okey. H4 RBS ni dia belum batal lagi tau. RBS ni belum dibatalkan lagi. Boleh nampak kat situ. Macam mana kita nak consider dia batal bila mana candle bear close lebih rendah daripada 131569 dan dia batal lah. So sekarang candle bull dah ada dekat sini. Target saya selepas daripada ni akan berlakunya kenaikan. Target saya akan berlakunya kenaikan. Mungkin kalau kata kita tengok dekat sini, sekejap buka H4 balik. Okay. Kalau kata dia nak turun, dia lepas yang ni memang jauh gila lah dia boleh turun. Memang jauh gila lah kalau dia lepas harga ni. Okay. Okay, so keadaan sekiranya apa yang akan membuatkan dia naik, dia mendaki ke atas. So pada saya untuk hari ini yang terbaik sekali ialah untuk mencari posisi buy berbanding sell. Okay, settle ni weekly punya. So hopefully dia naik sampai takat ni je lah, hopefully lah. Kalau kata dia naik sikit lagi pun, saya kalau boleh saya nak dia bawah monthly punya RBS ni lah. Okay. Kalau memang berharap sangat supaya dia lebih rendah daripada weekly punya apa nama ni RBS. Okay. Kalau dia duduk dekat bawah weekly punya RBS, nampak weekly kat atas ni.
Ni apa nama week atas ni daily punya SBR. So apa yang akan berlaku sekiranya dia berada di bawah weekly punya RBS, apa yang akan berlaku ialah dia akan naik macam ni, kemudian dia akan turun ke bawah. Pasal apa dia akan turun ke bawah? Sebabnya dekat sini ada satu SPR. Okey? Itu punca yang akan menyebabkan dia turun ke bawah lah. Jadi dekat sini pun kalau kata kita buat buy, ada lebih kurang dalam 38 pip. Okey. Tapi macam yang saya cakap awal tadi, ada kemungkinan besar yang mana dia akan naik sampai ke atas ni sebab ini merupakan zone, dekat sini merupakan zone yang wajib berlakunya retracement. Okay. Dia kena retrace kat situ dulu baru dia boleh turun ke bawah. Okey. Jadi kalau sekiranya dia naik ke atas, macam ni, kan? Sini ada satu SBR dan dia turun ke bawah. Shadow pula. Macam mana keadaan candle yang saya nak? Saya nak candle tu macam mana? Saya nak candle tu kalau kata boleh dia macam ni. Dia macam ni, kan? Ataupun dia macam ni. Okey. Kemudiannya tu dia. Kalau kata tuan-tuan perhatikan, physical candle yang saya buat ni tadi, dia punya shadow dia tak lebih daripada RBS untuk time frame monthly. Okay. Pasal apa saya nak dia macam tu? Untuk mengekalkan dia di dalam keadaan yang downtrend. Okay. So itu andaian dan macam mana saya punya imagination kalau kata dia naik lah. Okay. Ini yang problem dia sekarang ni. Okay. Dia crossover benda ni. Yang kita sebab kita nak mencari posisi buy, kita nak mencari posisi sell, dia dah jauh. Kita tak boleh nak force sudden sell. Tak boleh macam tu. Okay. So kalau kata nak buy dekat sini pun agak berisiko sebab no more point untuk buy. Kalau nak masuk secara rambang tu tanpa teori okey lah. Tapi pada saya tak elok lah buat macam tu, tak sihat lah. Trading style macam tu tak sihat lah. Unless you have the power of money, then please proceed lah. Sebab ada duit banyak kan. So nak float ke, nak compound ke, nak layer ke, itu ikut korang lah. Saya pun macam tak ada mood je nak analisis hari ni. Semalam saya tak boleh nak tidur. Tak tahu pasal apa. Mungkin terlalu compact dengan kerja mungkin. Cadang-cadangnya saya hari ni saya nak just relax macam tu je. Okey. Okey. Baik. Saya terlepas pandang satu perkara. Minta maaf banyak-banyak. Okey. Baik. Kalau korang pening yang ni, saya buka yang ni. Okey. Kalau korang perhatikan kat sini, okey. Reason kenapa dia masih lagi turun dan tak berlaku lagi retracement. Dia tak berlaku lagi kenaikan. Reason kenapa dia masih lagi terus turun ialah di sini. Nampak tak? Dengan jelas dekat sini telah menunjukkan yang mana telah pun berlaku retracement. Untuk time frame H4. Dia naik dan dia cross balik ke bawah. Okey. Dekat situ. So ada orang, besar kemungkinan ada orang dia pandang macam ni. Kejap So yang ni tolong take note.
Yang ni tolong take note. Ambil note betul-betul benda apa benda ni Okey. So korang ada dua kan? Satu SBR, satu RBS. Kemudian market dah dindong. Last candle yang touch dekat sini ialah bull. Bull, biru jumpa biru, buy. Okey, korang boleh buy. Bila korang dah buy, korang nampak dah dekat sini, yang atas ni dia merupakan downtrend. Kan? Bila mana SBR bertemu dengan bull candle bermaksud retracement. Bila mana berlakunya retracement bermaksud akan berlaku continuation of trend. Dia macam tu je, simple je. Okey, contoh saya buat contoh. Okey. Ni dia turun. Dia turun sampai sini. Bolehlah situ. Okey, ni dia turun lagi. Okey, dia turun sampai sini. And then yang ni dia turun sampai sini. Yang ni dia turun sampai sini. Yang ni pun sama, dia turun sampai sini. Okey. So yang ni pula pergerakan yang mendaki. Okey, ni dia naik. Yang ni dia naik sampai sini. Yang ni saya tak kira. Yang ni dia naik sampai sini. Okey. Yang ni pula dia naik sampai sini. Kejap. So yang ni tak break. Yang ni boleh kira ni, sorry. Sorry. Okay. Yang ni turun sampai mana tadi? Sampai sini. Okay. And then yang ni dia turun sampai sini. Okay, yang ni dia turun sampai sini. Okay. Dia macam tu. Okay. So sekarang kita ambil kita buat macam tu. Okay. Ni batal, yang ni batal So yang ni valid, masih lagi valid. Yang ni pun valid, masih lagi valid. Yang ni batal, so tak boleh ambil as a point. Yang ni masih lagi valid. Okay, clear. Yang ni bukan based on Bada punya style lah. Okay. Do teori bukan based on Bada. Okay, so kita padam. Kita tengok beza dia macam mana pula selepas kita tapis dengan Bada. So based on Bada punya do teori style, okay, yang ni turun sampai sini. Okay. Kemudian yang ni turun sampai sebab yang ni valid. Okay. Kemudian yang ni turun sampai sini. Kemudian yang ni ambil kat close bull ni turun. Kemudian daripada close bull ni turun sampai sini. Yes. Beza point dia tu. Bila mana kita dah tapis dia. Dia tak sama. Okay. Ni dia macam tu. Yang ni dia naik ke atas sini. Yang ni dia naik ke atas sini. Yang ni dia naik. Okay. So sebenarnya kita baru ada low, high, low, high, low, 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 high, low, 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 high. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita baru ada 10 point. Sini 11 lah. Ini consider akan terjadinya lower high lah. Okay. Tapi dia mesti ada satu candle H4 yang close lebih rendah daripada yang ni lah. Okay. Itu beza dia. Itu beza. Okay. Baik. Ini tapisan yang pertama untuk dua teori daripada Bada style. Tapisan yang kedua pula. Okey. So yang ni dah berlaku retracement Saya padam. Yang ni belum. So ada 3 price, 3 level of price yang wajib berlakunya retracement. Okey. Sekejap Okey. So yang ni H4.
Okay. Yang ni pun H4. Sama kan dia punya ni kan. Okay, nampak 1, 2. So yang ni dah berlakunya retracement. Sekejap, double check. Sini 149. Yang ni high dia 148. Sorry, belum. Sebab tu saya buat double pixel ni. So sini kena letak balik lah. Macam ni. Lebih kurang lah. Okay, then dia turun lagi bawah. Okay, betul lah. 1, 2, 3, 4. So yang tu double pixel. Yang ni pula tengok biasa je. Yang ni biasa je, single pixel sahaja. Yang ni yang belakang ni lah. Saya rasa yang ni. Okay. So itu merupakan dua teori daripada Bada punya syllabus lah. Macam mana kita tapis daripada awal. Macam mana kita nak tengok perbezaan antara dua teori yang ada dalam market structure dekat Google dan sebagainya dengan Bada punya style. Okay. So inilah dia yang membezakan walaupun bendanya simple iaitu SNR sahaja, SNR, RBS, SBR dan sebagainya, tapi dia memberikan perubahan yang besar daripada segi struktur dan sebagainya. Okay? Dan pemahaman setelah mana berlakunya retracement. Pemahaman setelah mana berlakunya retracement. Okay? Saya tunjuk contoh. Dekat sini ada SBR untuk time frame H4. Okay. So dekat situ kita turun sikit lagi M30. Ini keadaan dia. Okay. Okay, next. Kita tengok M5. Okay. Okay, cantik. Oh, ni M15. Sorry, M15. Cukup cantik ni. Kenapa saya cakap cantik? Sekejap Serius memang cantik Memang confirmation tu cantik. Saya cantik ni bukan dia bergerak jauh tau. Bukannya makna kata dia bergerak 100p. No. Bukan itu saya punya style of cantik. Setup yang cantik. Tapi Assalamualaikum. Tapi saya punya style of cantik ni, which means that okay, ni yang 15 punya kan, dia dah break SBR tu, kemudian dia touch pada H4 punya apa nama ni, SBR. Okay, ni H4 punya SBR, dia close kat bawah ni, dia tak berjaya close kat atas ni. Okay, dia tak berjaya close dekat atas ni. Ya. Ni H4 punya SBR ni. Saya clearkan sekali lagi. H4. Kalau tak percaya, kita buka. Nampak H4 sini. Okay. Buka balik M5. Okay. So makna kata dekat sini, H4 punya SBR ni, walaupun dia H4 punya SBR, tapi M5 pun gagal untuk menembusi level harga tersebut. Okay. Dia naik sampai atas ni, dan dia turun kat sini. Sebab tu saya ada pakai watch. Sebab itulah saya nak tengok candle ni dekat mana. So bila dia close kat sini, sebenarnya dah boleh instant entry sell. Sebab tu satu lagi, kalau perasan saya ni entry, banyak yang jenis yang instant, yang lari daripada price kadang-kadang sebab spread. Pasal itulah. Sebab saya nak confirmation yang macam ni, memang saya nak. Okay. Bila mana confirmation berlaku macam ni, ni sebab market tak cantik ni. Memang semalam saya pun terkena. Saya entry buy dekat sini. Saya entry buy yang first kat sini, second kat sini. Kemudian market sendu, subhanallah.
Memang sakit jiwa betul. Okay. Jadi kalau kata tuan-tuan entry sell kat sini, sell instant kat sini sebagai contoh. Tuan-tuan nak buat apa nama orang kata lock profit. Lock profit kan. Kalau kata dalam keadaan market structure macam semalam, it is better not to lock your profit dekat sinilah. Bahaya. Kan? Lebih baik lock dekat sini. Entry dekat sini, then check tengok close candle sell ni kat mana, ambil kat situ. Yang tu yang terbaik lah. So ada lebih kurang dalam 4 tips macam tu lah. Jaga MM elok-elok insyaAllah. Instant ni dia memerlukan kesabaran yang tinggi lah. Macam mana pun siapa yang masuk kelas saya, bukan saya nak promote kelas, tak. Saya tak nak mengajar dah pun sebenarnya. Letih, mengajar orang ni letih. Nak bagi orang faham tu bukan senang. Dia satu amanah yang besar kan. Keyakinan orang, amanah orang nak belajar, nak cari duit. So apa yang saya cuba nak sampaikan, actually ada masa-masanya kita boleh aim tau. Macam contoh H4. Macam sekarang ni tuan-tuan tengok H4. Okey, H4. H4 kita dah tahu pukul 5 pagi, pukul 9 pagi, pukul 1 pagi, kembali balik pada pukul 5 pagi, 5, 9 dan seterusnya 1 pagi. So sekarang ni, candle H4 nak close. Ada berbaki lebih kurang dalam 14 minit lagi. Okay. Apakah kemungkinan untuk dia tak akan break RBS ni tadi? Okay. Perhatikan betul-betul. Ni RBS H4 ni. Ni. Okay. RBS H4. Sembang, entry pun terlepas. Nampak? Ni RBS H4. Okay. Saya buka balik ke M5. Nampak tak? Kat sini. Okay. So, apakah kemungkinan yang dia akan close lebih tinggi daripada RBS H4 ni tadi? Sebab kalau kata H4 ni break, kalau kata H4 ni break, dia break RBS ni, memang kemungkinan yang sangat tinggi untuk dia terus terjun ke bawah. Dia akan sangkut dekat sini je satu, yang ni. Yang ni je satu. Dan dia dah tak ada apa-apa yang halang dia dah. Okay. Sebab tu saya target yang dia akan duduk balik atas daripada SBRH4 ni tadi. So kalau kata entry kat sini, yang best sekali, yang cara style yang paling cantik sekali, okay, daripada bawah ni naik atas ni, then dia turun bawah sikit kat sini, then dia terus naik. Okay. Tapi yalah, semalam GBP dah kena hentam teruk kan. So SL tuan-tuan boleh bubuh kat sini. SL tu boleh bubuh kat situ. Second entry tu kalau kata dah ada confirmation boleh bubuh kat sini. Okay. So kena rajin lah, kena rajin tengok video. Fahamkan betul-betul. Dan kalau ada apa-apa yang tak faham, cuba scroll baliklah video yang lama-lama sebab kalau boleh memang saya tak nak diganggu, saya menjaga privasi diri saya. Cumanya saya terpanggil untuk membuat sharing sebab kita rasa benda ni insya-Allah boleh membawa manfaat kan pada semua. Jadi sebab tu saya masih lagi buat sharing, at least saya tak tutup semua peluang-peluang ataupun ruang-ruang untuk orang yang betul-betul berniat untuk mendapatkan ilmu. Korang-korang dah boleh tengok kat lah saya punya YouTube channel kan. Okey. Seterusnya akhir kata daripada saya, seperti biasa, doakan saya supaya kekal waras, tenang dan stabil dalam membuat keputusan suatu trading. Saya yakin tuan-tuan pun faham bila mana trading ni dia lain dengan analisis. Analisis ni dia lain. Tapi macam mana pun, kalau mana orang yang dah lama-lama dalam dunia forex ni, apa yang dipentingkan ialah sebenarnya consistency of the formula berbanding dengan consistency of the profit. Okay? Newbie dia akan cari consistent of profit. Newbie akan cari benda tu lah. Kemudian untuk kalau kata macam dia middle sikit, dia dah 5-6 tahun sikit, dan dia akan cari
consistency in the system, by the system, kan. Dia dah ada formula gitu gini, sistem dia macam tu, macam ni dan sebagainya. And then akhir sekali, bila mana fasa yang terakhir, trader tu dah mencapai satu tahap yang dia dah selesa dalam trading, dia bukan mencari consistency of profit ataupun sistem, tapi dia mencari consistency of formula. Macam mana formula yang dia buat tu, adakah dia konsisten dalam mana-mana keadaan market. Tak kisahlah dia masuk pair mana sekalipun, kan? Cross, exotic, metal, index, future, contract dan sebagainya ke apa ke. Tapi the consistency of the formula yang dia buat berhasil, membuahkan hasil, mendatangkan keuntungan pada dia. Okay? Itu level-level of trader lah. Saya pun ambil quote tu daripada salah seorang daripada rakan FB kita. Nama dia James France kalau tak silap saya. Orang Singapura. Okay. Jadi sekian saja daripada saya dan untuk hari ini, insya-Allah kita masih lagi berbaki lebih kurang dalam 10%, kan. Kita target 15 dulu, okey. Sekarang ni 4.86%, so ada lagi 0.14% untuk kita target dapatkan cukup 5% first phase target, dan kita akan menuju kepada second phase target iaitu 10%, kemudiannya third phase target iaitu 15%. Selepas tu insya-Allah kalau kata masih lagi ada ruang dan peluang dengan risiko yang rendah, insya-Allah kita akan cuba target untuk last 5%. Pasal apa? Last 5% yang bahaya sebenarnya. Oh, duk ingat duk target, okey, 5% je lagi. Aku dah gain 15%. Disebabkan feeling yang macam tu ataupun andaian yang macam tu, merisikokan 15% yang ada. Kejar 5%, hilang 15%. Sayang. Apa pun tak ada, loss. Silap-silap mungkin loss yang ditanggung. Okay. So, doakan saya seperti biasa, saya ulang, stabil, waras, kekal tenang dalam membuat keputusan dalam trading. InsyaAllah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita tutup counter dalam minggu ini dalam keadaan yang untung dan seterusnya pada bulan ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.